Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ketahuilah bahawa semua perkara itu bergerak dengan pergerakan Allah dan berdiam juga dengan kemahuan Allah. Jika perkara ini telah sabit, telah tetap dalam kepercayaannya, nescaya dia akan bebas dari belenggu pengaruh syirik dengan manusia. Dan manusia juga akan bebas daripada pergantungannya kepada diri mereka, kerana dia pun tidak akan mencaci mereka dan tidak mahu menuntut apapun kepada mereka sesudah itu. Hanya sahaja dia akan menuntut manusia apa yang dituntut syarak sahaja, yakni dia menuntut mereka apa yang ditentukan oleh syarak dan memberikan keuzuran dengan memakai hukum ilmu. Memandang perbuatan Allah ke atas manusia itu adalah suatu akidah yang tiada akan dapat dibatalkan oleh hukum. Malah dia itulah yang ditakdirkan dan yang dituntut. Tiada akan ditanya apa yang dilakukan. Malah mereka pula akan ditanya. Ini sememangnya i'tiqad setiap Muslim yang sudah yakin, yang mengesahkan Allah, redha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, dan muafakat dengan penetapannya dan perlakuannya terhadap dirinya dan selainnya dalam takdir itu. Sedang Allah itu maha kaya dari memerlukan apa-apa daripadamu dan daripada kesabaranmu. Akan tetapi dia memandang apa yang kau lakukan dalam dakwaanmu. Apakah engkau benar atau berdusta? Seorang pencinta itu tiada memiliki apa pun. Semua yang dimilikinya diserahkan pada siapa yang dicintainya. Cinta dan milik itu tidak dapat bersatu dan berkumpul dalam suatu tempat. Dan lantaran itu seorang pencinta kepada Allah Azza wa Jalla yang benar dalam kecintaannya, dia akan menyerahkan dirinya, hartanya dan segala akibatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan menyerahkan pilihan buat dirinya dan buat orang lain kepada Tuhannya sahaja. Tidak dituduhnya Tuhan dalam segala pentadbirannya. Tiada ingin minta dilekaskan atau menganggap Tuhan kikir, kedekut terhadap dirinya. Semuanya dirasa manis dan bagus bila itu datang dari Tuhannya buat dirinya. Semua arah-arah yang menuju kepadanya ditutup semuanya. Tinggal suatu jihah, yakni satu arah atau arah sahaja yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dan penonton semua, majlis yang ke-41, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi membicarakan tentang asas kepada ilmu kesufian, bukan asas kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah mengetahui secara i'tiqad bahawa tidak berlaku sesuatu melainkan dengan izin Allah. Bergeraknya sesuatu kerana itu yang Allah Ta'ala kehendaki.
Diamnya sesuatu, kali itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah." Dan apa sahaja kehendak kamu itu ialah apa yang dikehendaki oleh Allah, yakni apa yang ditentukan oleh Allah. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa sahaja yang dikehendaki. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, sekecil-kecilnya apatah lagi sebesar-besarnya. Tangisan seorang bayi dikehendaki oleh Allah, dan kerana izin Allah. Berlakunya sesuatu yang kita suka atau sesuatu yang kita tak suka dengan kehendak Allah. Bukan apa pun yang berlaku ini dengan kehendak Allah dan dalam keadaan Allah Ta'ala tidak dipersoalkan. Allah Ta'ala berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya kenapa buat begitu dan begini, tapi yang ditanya kamu. Yang mukallafnya kamu, kerana Allah itu Khaliq, pencipta. Dan kamu makhluk. Perkataan makhluk memberi maksud mukallaf, bertanggungjawab. Memberi maksud kamu ialah mas'ul, akan menjawab dan akan memikul amanah ini. Allah Subhanahu Wa Taala pemberi amanah, manakala kita pula penjalang amanah, yang melaksanakan amanah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyempurnakan amanah. Maka Allah Ta'ala nak ajar kita bahawa setiap perkara yang berlaku ini dengan izin dan kehendak Allah. Bukan sekadar ia izin Allah secara mutlak, ia juga kehendak Allah secara mutlak. Bila seorang jelas tentang hal ini, maka betul akidahnya, maka bersufilah dia. Tapi kalau dia rasa semua ni ada yang lain pengaruh, ada yang lain menentukan, ada kuasa lain yang boleh mengubah, maka inilah syirik yang menjadikan manusia itu rosak. Maka tidak guna apa pun ilmu yang didakwa. Didakwa dia sufi ke, didakwa dia faqih ke, didakwa dia alim ke, allamah ke. Kalau asas ini dia tak tahu, dia tak yakin, maka dia bukan orang Islam. Orang Islam mengetahui secara jazam, secara yakin, oh semua kehendak Allah. Nabi SAW mengajar perkara ini ketika mana seorang masih kecil lagi. Kalau kita baca hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ketika mana Abdullah bin Abbas memboncengi Rasulullah SAW, naik kenderaan, duduk belakang. Lalu Rasulullah mengajar kepada asas akidah dengan menyatakan, wa'lam annal ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa la in istama'at ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu alayka. Ketahuilah, kalau seluruh umat ini berhimpun untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tak boleh beri manfaat melainkan dengan apa yang Allah Ta'ala sudah tuliskan, yakni Allah tetapkan. Dan kalau mereka berhimpun untuk memberi mudarat kepada kamu, mereka tak boleh beri mudarat melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tulis ke atas kamu. Rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Itulah yang termaktub dan tak boleh diubah. Di sisi Allah SWT, umur kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ini ketentuan Allah. Rezeki kita sikit banyak, ketentuan Allah. Pangkat jawatan kita, ketentuan Allah. Baik, kenapa kita bahaskan benda ni terlebih dahulu? Allah Ta'ala nak suruh manusia ini tidak kecewa dalam hidup, dan tidak berbalah sesama sendiri, dan tidak juga menyalahkan antara satu sama lain. Allah Ta'ala sentiasa ingin menyuruh kita melihat setiap benda berlaku dengan kekuasaan Allah. Dan Allah Ta'ala nak supaya setiap benda berlaku kita muhasabah diri kita. Dan setiap perkara yang berlaku Allah Ta'ala nak suruh kita selesaikan dengan hukum dia, bukan dengan kemarahan kita, hawa nafsu kita, bukan dengan kebencian kita, bukan juga kerana kekuatan kita ada, bukan juga kerana kekayaan kita ada,
tapi kerana hukum yang ada. Seorang hamba Allah kalau dia accident, pertama dia tahu ini ketentuan Allah. Masya Allah. Wa man lam yasha' lam yakun. Ketentuan Allah. Apa yang Allah tak tentukan tak berlaku. Baik, berlaku accident, maka dia terima ini sebagai takdir Allah. Maka kalau sekiranya nak dituntut dengan hukum, baik, awak langgar saya, awak salah, kena bayar ganti rugi. Ganti rugi yang diminta berdasarkan hukum. Saya tak kira, saya nak suruh awak buat macam ni. Mengikut hawa nafsu dan kemarahannya, maka dia telah membelakangi hukum. Seorang suami dimarah isterinya, misalnya kalau isteri dia buat salah, maka dia melihat kesalahan tadi ialah ketentuan Allah. Yang ini ketentuan Allah. Dia jatuhkan pinggang pecah ke, dia bawa kereta suami dilanggar pagar ke, misalnya. Supaya kita tidak cepat memarahi manusia. Bila ini ialah keizinan Allah, ketentuan Allah. Kemudian menyelesaikannya secara hukum. Nasihat. Kalau perlu ganti rugi secara hukum. Tidak melampau-lampau. Semua perkara yang berlaku, pertama Allah nak tenangkan kita. Inilah kehendak Allah. Bayangkan apa pun kejahatan yang berlaku, musibah berlaku, Allah kata ini aku buat. Supaya manusia tenang. Manusia tidak berfikir untuk menyalahkan orang itu, menghukum orang itu sembrono dan secara kita katakan membabi buta. Biar dia terima ini ketentuan Allah. Baik, bila dia tahu ini ketentuan Allah, kuasa Allah secara mutlak, maka dia fikir Allah Ta'ala tidak menghendaki sesuatu melainkan dengan sebab. Maka dia mencari sebabnya. Dan sebab-sebab ini semuanya mesti mengembalikan dia pada Allah. Bukan sebab yang menjadikan dia jauh pada Allah. Barangkali tadi aku tak baca doa. Contoh. Barangkali tadi aku terlalu percayakan diri sendiri. Barangkali tadi aku merasa aku terlalu lalai menyebut namanya. Kita melihat sesuatu sebab yang akan menjadikan kita lebih baik. Bukan kita melihat sebab, oh ni sebab dia dengki, ni sebab dia hantar jin, dia bomorkan saya. Menjadikan kita tidak tenang dah hidup. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita melihat sesuatu dengan kehendak Allah, kita tenang. Kemudian kita melihat sesuatu dengan muhasabah diri kita, kita makin tenang. Kemudian kita solusikan dia dengan hukum yang Allah dah bentangkan pada kita, maka kita kemuncak ketenangan. Maka lihat 3 perkara ini menjadikan selesai masalah kita. Setiap satu berlaku, izin Allah. Dan setiap satu berlaku muhasabah untuk diri kita. Dan setiap satu berlaku solusikan dia dengan hukum Allah. Ya, anak kita misalnya buat silap. Kita tahu ini dengan izin Allah berlaku kesilapan ini. Untuk kita mengetahui Allah berkuasa. Kemudian kita muhasabah. Barangkali ilmu yang kita beri pada anak kita belum cukup, nasihatnya belum cukup dan sebagainya. Maka di situ ada muhasabah untuk kita kembali pada Allah. Kemudian solusi pada hukum. Kalau hukum mengatakan kita perlu rotan, maka kita rotan. Kalau hukum mengatakan kita boleh potong tangan sebagaimana pencuri, dipotong tangan, ya, potong tangan. Kalau hukum mengatakan dia boleh disebat, maka ya, disebat. Kalau hukum berkata tidak, maka tak boleh. Kita tengok orang mencuri, Ustaz, saya ada orang dicuri barang saya. Maka saya pun marah. Saya pun tangkap pencuri, saya pun belasah sampai mati. Maka apakah keadaan saya? Kan kebanyakan kita macam tu. Bila kita tengok orang mengambil hak kita, kita hukum mati dia. Lalu kita bicarakan tentang 3 konsep yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Pertama, melihat bila orang tu mencuri, dia izin Allah. Bukan maksud Allah suruh dia mencuri, bukan. Allah tidak menyuruh perkara mungkar. Allah menyuruh perkara yang baik. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh perkara yang adil, perkara yang baik-baik. Tapi ini berlaku dengan izin Allah. Orang ni mencuri. Kemudian kita muhasabah. Barangkali saya terlalu menunjuk-nunjuk barang ni. Muhasabah untuk kita. Barangkali dia memerlukan, dia orang miskin. Barangkali saya cuai. Barangkali muhasabah yang menjadikan kita tunduk kepada satu ilmu yang Allah nak beri pada kita. Kerana muhasabah menghasilkan ilmu. Dan ilmu yang paling hebat ialah ilmu mengenal Allah. Menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Lepas tu, okey, kita pun nak solusikan cara hukum. Dah kita dah tangkap pencuri, hukumnya macam mana?
Apakah boleh kita memukulnya? Kita tahu tak boleh. Maka kita menyerahkan pada pihak berkuasa. Artinya kita berjaya dan melalui suatu sunnatullah yang ditetapkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Tapi kalau kita ambil tangkap dia, kita pukul dia sampai mati, sampai patah dan sebagainya, maka kita akan menghadapi kesan daripada perbuatan kita. Kesan perbuatan kita mesti. Sebab Allah Ta'ala melarang kita melampau dalam bertindak pada manusia. Maka Allah Ta'ala telah menurunkan hukum hakam supaya kita bersederhana dan mengikut hukum. Fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Seorang bila mana dibunuh keluarganya, maka dia boleh menuntut kisas. Tapi dia jangan melampau. Jangan bunuh ni, bunuh anak ni sekali, bunuh bini ni sekali. Tak boleh. Yang terlibat saja dihukum. Maka jangan melampau. Bila melampau, Tuhan tak akan tolong. Bila melampau, Allah jadikan ia jadi musibah yang menambahkan kesusahan dan kesedihan dia. Kerana setiap yang dizalimi dibela oleh Allah. Melainkan bila dia melampau, maka Allah tak akan bela lagi. Sebab itu kita kena tahu batasan. Sebab ini asas akidah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila betul kita macam tu, kita tak akan melakukan syirik pada Allah. Dan kita tak akan bergantung pada manusia. Dan kita tidak perlukan yang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maka ini solusi yang hebat dalam menyelesaikan masalah hidup kita. Pertama yang saya katakan, setiap benda berlaku dengan izin Allah. Dan setiap benda yang berlaku itu ada muhasabah untuk diri kita. Dan setiap perkara berlaku perlu diselesaikan secara hukum. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ini sememangnya i'tiqad setiap orang Islam yang yakin, yang mengesahkan Allah, yang redha pada Allah dan muafakat, bersetuju dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala terhadap dirinya dan kepada siapa sahaja yang berada sekelilingnya dalam takdir Allah SWT. Maka Allah dalam takdirnya bukan ada manfaat untuk Allah. Kerana Allah itu maha kaya daripada memerlukan sesuatu daripada kita. Dan daripada apapun yang kita lakukan dengan ujian Allah tadi. Baik, setiap ujian Allah dan setiap takdir tadi, Allah tak ambil apa-apa kredit. Tetapi Allah nak berikan kredit itu semua pada hamba-Nya. Allah tak ambil apa-apa manfaat. Tapi Allah nak berikan seluruh manfaat itu kepada hamba-Nya. Maka kan itulah Allah datangkan dengan ujian. Sebab di antara tanda Allah Ta'ala sayang, Allah datangkan ujian. Dan di antara tanda Allah Ta'ala sayang, bila datang ujian, dikembali pada Tuhan. Dan tanda Allah Ta'ala sayang, bila datang ujian tadi, dia dapat suatu pelajaran. Dan tanda Allah Ta'ala sayang dengan ujian tadi, maka dia makin dekat dengan Tuhan. Dia makin dekat. Dan tanda bila mana Allah Ta'ala sayang dengan ujian tadi, maka dia semakin melihat seluruh kebaikan dengan apa yang telah berlaku selama ini dan apa yang akan datang. Dia yakin. Ada benda-benda, tuan-tuan, yang ditakdirkan oleh Allah, kita masih tak nampak mana kebaikannya. Atau tidak menyedarinya. Atau ada sesuatu yang kita masih ta'asuf. Maksudnya masih lagi duk ingat, duk kenang. Kenapalah tak macam tu? Kenapalah tak macam tu? Saya masih lagi rasa ralak, kenapalah saya tak boleh masuk U? Padahal dia dah berjaya ni. Mungkin satu je galak Ustaz saya, sebab saya tak sempat nak buat benda tu, nak buat benda ni. Ya, manusia ada benda yang dia rasa sesuatu yang patut dia baiki, tapi dia tak boleh baiki. Dia rasa begitu. Kalau saya ada peluang, saya akan buat macam ni. Tapi dah berlalu. Saya terlepas. Seorang terlepas berbakti pada mak ayah. Galak saya Ustaz, masa mak saya masih ada, ayah saya masih ada, saya tak buat benda tu. Tak buat benda. Itu menyesali yang lepas. Atau galak saya dulu masa anak saya sakit, saya tak hantar di hospital sampai dia mati. Dia nampak galak lagi benda tu. Atau galak saya dulu ada peluang masuk U, saya tak masuk. Sebab tu saya jadi macam gini. Contoh benda-benda yang berlalu. Kita tak boleh kata itu ralat. Bahasa Arabnya panggil ghalat. Melayu panggil ralat. Ghalat, yang ini salah. Salahnya ialah bila kita tak ambil pengajaran, itu salah. Bukan salah apa yang dah berlaku. Itu tak ada salah apa.
Salahnya bila kita tak ambil pengajaran yang akan datang. Dan salahnya bila mana kita tak buat sesuatu yang menggantikannya. Misal kata ginilah, kalau seorang yang ada mak ayah yang dulu dia boleh berbakti, dia tak berbakti. Mati dah mak ayah dia. Maka duk kenang, alah Ustaz, saya dulu ada mak ayah. Saya jarang tengok, jarang tanya khabar. Saya pun tak bagi duit gaji saya kat dia. Bila saya dah tahu kelebihan Ustaz barulah saya nyesal sungguh-sungguh. Apa kata henti begitu? Sedangkan Allah selagi mana beri peluang kita hidup, berarti Allah beri peluang untuk kita baiki apa saja kesalahan kita. Bukankah Nabi SAW mengajar pada kita, hatta bila mak ayah kita dah mati, kita masih lagi boleh berbakti, kita masih lagi boleh buat baik padanya. Sekurang-kurangnya doa yang berterusan. Allah ampunkan dosa ibu ayah kita, merahmati mereka berdua sebagaimana mereka merahmati kita waktu kecil. Itu benda yang mesti kita buat. Dan kita masih lagi boleh bersedekah untuknya. Kita masih lagi boleh buat haji untuknya. Kita masih lagi boleh melakukan umrah untuknya. Kita masih lagi boleh melakukan apa sahaja ibadat-ibadat yang baik untuk kita niatkan, untuk kita lakukan bagi dia, bagi pihak dia. Berarti itu cara kita betul melihat sesuatu yang kita nampak macam salah. Sebenarnya salah itu bukan apa yang kita dah buat salah. Salah ialah bila kita tak ambil pengajaran apa yang kita buat salah. Dan tidak memperbaikinya sebagaimana hukum menentukan. Saya silap dulu, saya ada seorang kawan, saya abaikan dia. Silap. Padahal dia masih hidup. Dia cuma bersedia dengan kesilapan. Dia masih boleh buat. Dia masih boleh cari kawan dia, boleh hubung kawan dia, boleh doa untuk kawan dia. Boleh baiki semuanya. Tuan-tuan, bila kita masih ada nyawa, maka tidak ada kesalahan yang tidak boleh dibaiki. Allahumma illa bila sampai nyawa, sampai ajal kita. Maka dalam hidup kita tak ada benda yang kita boleh menyesalinya tanpa kita boleh memperbaikinya. Bahkan kadang-kadang kita boleh baiki lebih baik daripada apa yang terlepas. Jauh lebih baik kerana peluang itu Allah beri dengan saksama kepada hamba-hambanya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, akan tetapi dia Allah memandang apa yang engkau lakukan dalam dakwaanmu, apakah benar atau dusta. Baik, dalam ujian-ujian Allah, Allah tak berhajat apa-apa, tetapi Allah Ta'ala. Sebab manusia ni, tuan-tuan, dia suka dakwa. Saya cinta Allah, saya sayang Allah, saya cinta Rasulullah, saya menyayangi Rasulullah. Hal agama merupakan hal yang sensitif. Hal yang sensitif. Seorang bila mendakwa beragama sahaja, Allah pasti uji dia. Mesti. Ya Allah biarkan ahli dunia dengan dunianya. Tapi bila hal agama, Allah pasti uji. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang hal ini. Untuk Allah Ta'ala tunjukkan pada semua siapa yang betul, siapa yang berdusta. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِي نَصَرَكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Maka Allah akan menzahirkan ilmu itu kepada semua makhluknya untuk mengetahui siapa yang benarnya dan siapa yang dusta. Contoh, kalau kita klaim hal-hal duniawi, Allah Ta'ala tak peduli sebab itu tak ada nilai. Bila kita klaim diri kita hal ukhrawi, saya sayang Allah, maka datang ujian. Saya sayang Rasulullah, datang ujian. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya sayang pada kamu. Kata Rasulullah, bersedia untuk miskin. Bukan maksud dia miskin, bersedia untuk miskin. Apakah dia gentar dengan ayat ini? Kalau dia gentar, dia berbohong. Awak kalau nak pegang agama Allah, Allah uji awak. Kalau dia pembohong dari awal, saya tak ada. Dia takkan berani. Sebab tu siapa pun yang mula klaim dirinya, sama ada kenal Allah, cinta Allah, atau mendakwa dia beriman, atau mendakwa dia Islam, Allah uji. Pertama, Allah uji dia dengan syariatnya. Baik, kamu Islam, tutup aurat pun tak, maka zahir pembohongan kamu. Kamu tidak Islam. Maksud tidak Islam, tidak sempurna Islam. Dia kata, saya beriman. Kenapa kamu tak pergi masjid? Bukankah itu perintahnya? Kenapa kamu tak baca Quran? Bukankah itu perintahnya? Allah Ta'ala uji yang pertama dengan perintah. Akhirnya kita nampak dengan perintah Allah ramai yang gugur. Maka tinggallah orang Islam yang disebut oleh Rasulullah, bal antum yawma izin kasir walakin rusa' ka rusa'is sayd. Kamu hari itu ramai, tapi macam buih di lautan. Ramai. Itu umat Islam ramai. Tapi kalau kita buat survey, misalnya,
Siapa yang solat? Solat je dah ramai dah gugur. Siapa pula yang tutup aurat? Jatuh lagi. Siapa pula yang datang solat berjemaah? Jatuh lagi. Setiap perintah Allah akan menggugurkan pendakwa-pendakwa palsu. Sebab itu kita, tuan-tuan, bila kita nak berkawan, bersahabat di kalangan hamba yang soleh, pertama lihat dia di mana dia dengan perintah Allah. Kalau dia dengan perintah Allah i'tizal, maka dia sahabat akhirat. Riba ditinggal, rasuah ditinggal, yang haram ditinggal. Benar dia mukmin, dia telah diuji oleh Allah, dia berjaya. Tapi kalau kita tengok riba dia ambil lagi, rasuah dia ambil lagi, dia belum berjaya. Dan dia tak boleh jadi sahabat akhirat kita lagi. Tapi dia orang yang perlu kita dakwah dia. Sampai ditinggalkan semua. Kita masih dalam agreement lagi. Kita belum sign. Yang menjadikan dia milik kita atau sebahagian daripada kehidupan kita. Yang kedua, Allah Ta'ala akan uji. Seorang bila berkata dia beragama, Allah akan uji dia dengan musibah. Mesti. Dan setiap musibah tadi, Allah akan tengok latah kot mulut dia apa dia. Kalau mulutnya menyebut Allah, Allah. Kalau mulutnya menunjukkan wasangka baiknya pada Allah dan muhasabah dirinya, maka itu tanda orang ni dah lulus dengan ujian Allah. Sebab itu bila Khabbab bin Arak datang, sesudah dia diseksa teruk, dia letak besi panas atas kepala sampai dia pingsan. Dia datang jumpa Rasulullah. Rasulullah tidak terkejut dengan ujian itu. Dia kata, ya ke kena atas kepala? Ya ke tak ada? Dia kata, wahai Khabbab, orang dahulu diuji lebih hebat pada kita. Sebahagian mereka ditanam lalu digergaji kepala mereka. Sebahagian lagi diambil besi, cakar besi, lalu menyisihkan antara daging dan juga tulang mereka. Dan mereka tetap sabar, tetap dengan perintah Allah Ta'ala. Lihat Rasulullah berkata pada Khabbab, Khabbab sebut, dia kena teruk ni, besi panah tak atas kepala sampai pingsan. Nabi cerita yang teruk pada tu lagi. Kerana benda ni tidak hairan, siapa pun yang mendakwa cinta Allah, ujiannya akan datang. Tunggu, ujian kamu akan datang. Contoh gini, kalau kita kata cinta pada Fulan bin Fulan, atau Fulana binti Fulan, maka dia akan uji kita. Dengan waktu dating, datang pukul 3, tengok pukul 5 tak datang lagi. Atau orang ni ada masalah. Dia akan uji kita sanggup tak korban, sanggup bayar tak makan minum kita. Oh, tak sanggup, tak boleh. Ni macam mana nak tanggung aku ni? Ujian itu dia akan lihat, dinilai. Dan kita bersama, orang lelaki bersama nilai wanita. Nampak tak pandai hormat orang ni, tak boleh. Akan datang ujian. Ujian tadi menunjukkan setiap dakwaan agama ni. Tentu orang nak dakwa dunia, sila dakwa dunia. Kan dunia dengan, kalau kita tipu pun orang mungkin tak tahu. Tapi tidak benda akhirat. Tidak benda agama. Tak siapa pun mendakwa dia alim agama, maka akan kelihatan kesilapan-kesilapannya. Sehingga kesilapan tadi jadi kesilapan yang besar yang dia tak boleh baiki. Dia bukan ahli agama, tapi nak cakap agama. Maka mula dia tak dapat bezakan antara sesuatu kalimah yang basic. Kenapa? Kan dia bukan ahlinya. Supaya dia jangan bercakap hal ini melainkan dalam keadaan dia berilmu. Tentu bab dunia kita sembang-sembang kosong tak apa. Agama ni tak boleh. Sembang kosong dia boleh jadi kita murtad. Kita tergelincir jadi fasik. Tergelincir ni jadi sekian. Dia tidak semudah yang disangka. Sebab setiap orang yang bercakap agama, dia perlu cakap dengan amanah. Dia perlu bercakap dengan ilmu. Dia perlu bercakap dengan, dia tahu kesan kesilapan percakapannya. Ia umpama kata pepatah Melayu. Ni telajak perahu boleh undur telajak kata, buruk padahnya. Kalau orang bercakap agama bukan ahlinya, maka telajak katanya binasanya luar biasa. Kerana Allah jadikan yang memelihara agama ini Allah sendiri. Allah akan pelihara agama. Tidak ada pun boleh melakukan perkara yang boleh menyongsangkan agama ini. Kerana Allah pelihara dan Allah jaga. Ini kalau seorang tadi yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, bila mana Allah uji kita bukan untuk Allah, untuk kita. Untuk mengetahui nilai iman seseorang, apakah dia benar dengan apa yang diklaimkan tadi. Saya dah sebut peringkat ujian, Allah Ta'ala
Akan uji dia dahulu dengan hukumnya. Kemudian Allah Ta'ala akan uji dengan musibah. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan uji dengan wasangkanya. Kalau dia dalam semua hal berwasangka baik pada Allah, maka dia berjaya menjadi hamba Allah yang sebenar. Sebab kalau kita sayang pada seorang, cinta pada seorang, kita sentiasa wasangka baik pada dia. Kita kalau nak kawan lama, kita pun wasangka baik pada kawan kita. Kalau kawan kita buat macam ni, kita kata barangkali dia terlupa, barangkali. Tetapi kita jauh lebih berhajat berwasangka baik pada Allah. Kan tidak Allah lakukan melainkan sempurna, tidak Allah lakukan melainkan yang baik-baik. Yang lemahnya kita, yang bodohnya kita. Yang tak bijaknya selamanya kita. Allah tidak menentukan satu takdirnya melainkan dengan kebijaksanaannya, satu. Yang kedua, melainkan dengan keadilannya. Allah tak buat sesuatu pun pada makhluknya melainkan kerana Allah kebijaksanaannya. Dan melainkan kerana keadilan Allah. Dan juga melainkan kerana kelembutan Allah pada kita. Sebab tu kalau pun Allah turunkan bala, Allah tak turun maksimum bala tu. Kenapa? Kelembutan Allah. Allah bersebut dalam Quran, Allahu latifun bi'ibadihi. Allah itu latif, lembut pada hambanya. Maksud lembut pada hambanya ialah memberi belas kasihan pada hamba. Kita tengok apa pun ujian yang menimpa kita, besar ke? Setiap kali ujian Allah datangkan beribu pertolongan. Beribu asbab untuk keluar. Tinggal lagi kebodohan kita dan tinggal lagi keegoan kita, keras kepala kita. Setiap ujian datang, Allah tunjuk semua jalan keluar dah. Tapi kita tak nak guna, kita ego. Kalau seorang misal kata berkonflik rumah tangga, Allah uji dia. Dalam rumah tangga dia tegang, dia tak rasa bahagia. Allah dah tunjuk banyak jalan keluar. Jumpalah orang ahli. Jumpalah orang soleh. Tanya dia pandangan, pendapat. Jalan tu kan ada. Jumpalah orang berpengalaman. Lihat benda tu berlaku kerana apa? Sebab tadi ada, tapi kerana manusia ego, masalah tak selesai bukan kerana tak ada jalan keluar, tapi kerana ego yang berterusan menutup jalan keluar. Itu tuan-tuan, bila ada masalah, saya ada masalah, tuan-tuan ada masalah, Allah tak turunkan masalah, melainkan Allah turunkan bersamanya jalan keluar. Sebagaimana dalam hadis, Allah tak turunkan penyakit, melainkan diturunkan bersamanya obat. Ma anzalallahu da illa anzala ma'ahu dawa. Tuhan tak turun penyakit, memang bersamanya obat. Allah tak turunkan masalah, melainkan bersamanya jalan keluar. Mesti ada. Ada jalan keluar. Cuma yang menutup jalan keluar ego kita. Sebab itu yang pertama Allah ajar untuk kita buang ego, doa pada Allah. Menyebut nama Allah, meminta pertolongan pada Allah, merendahkan diri, menghina diri, mengingati maksiat yang dibuat, yang dilakukan. Maka lepas tu Allah tunjuk kita akal yang baik. Kita pun nampak, oh ini jalan keluar, ini jalan keluar. Kata jalan keluar, bila kita lihat sunnatullah, Allah turun satu masalah, tapi jalan keluarnya banyak. Umpama kita buat satu rumah, bukankah pintu keluar dari rumah tu banyak? Pintu depan ada, pintu belakang. Minimum pintu pun bomba akan letak 2. Depan belakang. Ini emergency. Tapi kalau kita perhatikan, banyak pintu bukan 2. Tingkap tu pun pintu. Kita boleh keluar ikut tingkap. Dan setiap lubang-lubang itu adalah pintu. Kalau seorang buat rumah, dia tahu bahawa rumahnya pintu banyak. Apatah lagi Allah Ta'ala yang turunkan masalah ini. Masalahnya umpama kita terkunci dalam rumah, tapi dia ada pintu dia. Kita boleh keluar. Tapi kalau kita ego, dan ego paling tu ego dengan Tuhan dulu. Payahnya nak angkat tangan. Payahnya nak ngadu. Payahnya nak berdoa kepada Allah. Ini ego paling teruk. Kemudian ego kita. Ada ilmu. Ego. Tak apa, saya pandai. Pandai apa? Kita tak pandai. Tetap pertama, bila Allah turunkan masalah, Allah nak beritahu kita tak pandai. Sebab selama ni kita ngaku pandai. Lihat jutawan besar. Dia boleh buat duit banyak. Tiba datang masalah, ilmu yang sama dia tak boleh selesai masalah ni. Kita sakit tengok Panadol. Demam makan Panadol. Tapi Panadol yang sama tak boleh sembuhkan sakit yang sama. Kenapa? Allah mula nak beritahu pada kita bodoh. Supaya kita mula mencari ilmu. Cari ilmu lain. Bukan ni pula. Maka selamanya Allah Ta'ala turunkan ujian yang menjadikan manusia merasa bodoh. Sebab itu yang Allah nak sedarkan kita ni memang bodoh.
Tetapi bila pula kita cerdik dengan ada nyanyoknya, ada tuanya. Kita jumpa orang yang bergelar profesor, itu kemuncak orang cerdik lah profesor. Dia masuk tua nyanyok dia. Tak ingat tu, tak ingat ni. Tinggal nama je profesor, tapi ilmu dia dah habis. Budak tadika pula pandai pada dia. Tentu itu kita. Kita bukan nak bodohkan orang, kita nak bodohkan kita. Dengan maksud siap ujian untuk menunjukkan dangkalnya ilmu kita, sengkaknya ilmu kita. Maka kita perlu mengakui bagaimana Allah menyempurnakan ilmu itu pada orang lain. Ada orang ni tahu yang ni tahu yang ni, tahu yang ni. Supaya kita tahu bagaimana setiap orang perlu dihormati. Kadang-kadang kita ni cerdik bab ni, bab lain tak pandai. Orang ni pula tahu. Konang bab ni, orang lain pula tahu. Semua menjadikan kita melihat manusia dengan pandangan yang mulia. Semua orang ada ilmu apa yang kita tidak ada. Semua orang dia akan ada ilmu apa yang kita tak ada. Semua orang ada kekuatan apa yang kita tidak ada. Di situ kita tidak berbangga dengan sesiapa pun. Tak boleh kita kata, oh, saya tak perlukan orang langsung. Ya, kalau dia kata tak perlu orang dengan maksud diperlukan cuma Tuhan, itu ketinggian maqam ni. Yang maksudnya ialah dia tak perlu orang, dia cuma cukup dengan diri dia, maka itulah maqam takabur dia. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jangan sekali-kali begitu. Manusia itu mula melampau bila dia merasakan dirinya sudah cukup segala-galanya. Tak perlukan orang lain. Dan kita perlukan orang lain dalam satu cara untuk menjadikan kita tawadhu, rendah diri. Baik, ujian Allah akan datang yang kita katakan bukan untuk manfaat Allah, untuk kita. Maka Allah menguji kita dengan hukumnya, Allah menguji kita dengan musibahnya, dan Allah menguji kita dengan wasangka baik kita. Maka siapa yang wasangka baik pada Allah dengan setiap ujian Allah, maka benar dia mukmin dan benar dia muslim. Kerana perkara yang merosakkan iman dan akidah ialah bersangka buruk dengan Allah. Kalau kita sangka buruk, kenapa asyik aku je kena, orang lain tak kena? Wah, sangka buruk. Manakah Allah Ta'ala nak berikan kebaikan pada kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, seorang pencinta tidak memiliki apa-apa. Baik, beliau menyebut daripada asas akidah. Kenapa pun sebelum kita nak bersufi, kena apa? Asas kena ada. Asas kena ada. Asas kepada sufi itu akidah yang betul. Akidah yang betul itu berpaksikan kepada semua berlaku dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah. Dan semua perkara perlu disolusikan dengan hukum Allah. Dan asas juga yang kita perlu tahu, setiap ujian tadi bukan untuk keuntungan Allah, bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kita. Dan setiap ujian ini kerana kita mendakwa kita Islam, kita mukmin, kita bertakwa. Even seorang mendakwa kami wali Allah, Allah akan datangkan ujian. Bermula ujian Allah dengan ilmunya, diikuti dengan musibahnya, diikuti dengan wasangka baik kita. Lepas ni, kamu layak mendakwa. Maka seorang yang mendakwa cinta Allah, kerana ini benda yang wajib bagi setiap orang beriman, mencintai Allah. Wajib. Cinta Allah ni sunat, aku rasa bukan wajib. Kalau kita cinta mak ayah kita kerana fitrah, siapa pun cinta mak ayah dia, fitrah. Kalau cinta kita pada pasangan kita kerana fitrah, kita perlukan pasangan. Lalu kita pun bercinta untuk jadikan kita memilikinya. Cinta pada anak-anak fitrah. Maka cinta kepada Allah ini bukan sekadar fitrah, tapi kewajiban. Bahkan ia adalah suatu perintah dan suruhan yang mutlak, yang tidak ada kompromi. Kalau seorang kata saya cinta Allah sikit je, dia wajib memperbaiki dirinya sehingga dia benar-benar mencintai Allah. Atau dia mesti membuktikan bahawa keinginan untuk cinta pada Allah, walau dia tak sampai darjat itu. Keinginan dia untuk membuktikan dia cinta Allah walau tak sampai darjat itu. Kan setiap orang mesti menunjukkan dia cinta pada Allah. Yang untuk sampai atau tak sampai darjat cinta Allah, ini pilihan Allah. Tapi kita mesti berusaha. Lihat Syekh sebut poin yang pertama, bahawa siapa pun mendakwa cinta Allah, dia tak akan memiliki sesuatu pun. Kerana sesuatu itu semuanya milik Allah dan milik yang dicintai. Tuan-tuan, kalau kita lihat analogi cinta kita dengan makhluk, bila kita sayang seseorang, anak kita sayang, sungguh sayang, lalu kita dah fikir semua duit bank kita untuk dia, dan semua kerja syarikat kita bina ni untuk kita berikan pada dia, bahkan seluruh waktu dan masa kita untuk dia. Ini kalau telefon, kita tak akan belawak dia, kita jawab dia.
Kalau mesej, kita pantas membalas. Ini orang paling kita sayang, anak kita ni. Kalau kita bagi contoh anak. Dan dia boleh menceroboh pejabat kita tanpa perlu appointment. Ni anak sayang kita. Perlu ke dia buat appointment dengan PA kita ke, dengan orang dekat? Tak perlu, dia masuk je. PA pun takut. Bila yang ni kata, saya nak jumpa abah, takut dia. PA tak berani kata, tak boleh, bos sibuk. Kerana ini yang dicintai oleh bos dia. Dia akan masuk pejabat tanpa sebarang undang-undang. Kerana ini dicintai. Tapi kita dapat faham, kalau anak kita sayang tuan-tuan, semua milik dia, semua. Termasuk nyawa kita. Kalau ada yang mengancam anak kita, kita akan pertaruhkan nyawa. Saya akan mati untuk dia. Kata ini cinta makhluk yang dia tak beri keuntungan banyak pada kita. Cuma cinta tadi datang dengan sebab fitrah. Cinta pada Allah yang bukan sekadar fitrah, yang dengannya Allah ciptakan manusia. Bukan ini kewajiban dan ini perintah. Maka menjadikan semua benda yang ada kat kita ni milik Allah. Semua milik Allah. Sebab itu Allah jadikan, pertama kalau kita lihat hakikat barang yang kita miliki, semua daripada anugerah Allah, semua daripada ciptaan Allah. Allah cipta benda tu dan Allah beri pada kita. Dan semua benda yang Allah beri tadi sebagai satu tafaddulan, kurniaan, kasih sayang Allah, bukan kena kita bayar. Mata kita tak bayar, telinga kita tak bayar. Bahkan kita tak bayar pun untuk hidup. Tuan-tuan duduk dalam perut mak, lahir hidup. Apakah tuan-tuan bayar untuk hidup di dunia ni? Tak, kita tak bayar apa-apa. Semuanya nikmat Allah bagi percuma pada kita. Melihat dan segala-galanya, semua. Mereka manusia mula conquer nikmat, dan mereka yang mendisiplinkan bayaran. Allah tak, Allah beri percuma, ikan percuma. Mereka manusia yang buat lesen, nak tangkap ikan kena lesen. Ini dan tanah semua percuma. Mereka manusia yang datang, okey, kami buat undang-undang, apa pun kamu jumpa dan tanah milik kami. Hakikatnya semua percuma. Semua percuma. Tapi ada manusia nak monopoli manusia. Maka sama ada dia buat undang-undang ni ikut nafsu, atau dia buat undang-undang ni berdasarkan maslahat, atau dia buat undang-undang ni mengikut syarak. Bergantung kepada pemerintah tadi. Tapi bumi ini milik Allah. Allah memang bagi percuma. Kat mana kosong sila buat rumah. Itu asas dia. Kat mana ada air sila nak belayar, nak bergerak sila. Kat mana ada udara sila sedup, sila cium. Kat mana ada keindahan sila nikmati tanpa bayaran. Cuma yang buat benda ni semua manusia pula. Blok, okay, tak boleh. Awak tak boleh mandi air terjun ni sebab duduk kat tanah saya, kena bayar RM10. Awak tak boleh tengok bunga ni sebab bunga ni saya kira dalam tanah saya juga, kena bayar RM5. Asal semuanya free. Tak ada pun dia bayar. Asal. Maka bila kita tahu semua ini nikmatnya free dan datang daripada Allah Ta'ala, bagaimana kita menafikan ia milik Allah? Sedangkan kita mengambilnya secara pinjaman. Kita mengambilnya sebagai ujian. Kita mengambilnya sebagai amanah. Kita mengambilnya dalam tempoh. Akhirnya bukankah barang yang sama sudah punya 5 tuan, atau 6, atau 7, even 10 tuan. Tanah yang saya pijak hari ni dahulu tanah orang lain, nama orang lain. Dan dahulu lagi tanah ni orang lain. Dan dahulu lagi seorang ulama, dia masuk ke istana, dia tidur di pintu istana. Seorang sufi. Dia seorang khalifah lalu dia tengok orang tidur di balkoni istana. Maka raja ni berniat untuk bercakap dengan orang ni. Raja ni bukan senang peluang dia nak bercakap dengan rakyat. Kita duk kata rakyat ni payah nak cakap raja. Sebenarnya raja yang payah nak cakap kita. Mereka yang rasa teruja dapat bercakap sebenarnya. Itu hakikat kesunyian mereka yang berkuasa. Jumpa, nak cakap. Maka tanya, awak buat apa kat istana aku? Kata, semenjak bila pula ini istana kamu? Ini rumah persinggahan, kata ulama tadi. Kenapa kamu kata rumah persinggahan? Ini istana aku. Baik, sebelum kamu duduk, siapa duduk? Ayahku. Sebelum ayah kamu duduk, siapa? Atuk aku. Benar ini rumah persinggahan. Semua pemiliknya tidak kekal, semua singgah. Rupanya ulama ini pergi untuk beri nasihat. Bukan sebab saja nak tidur, nak beri nasihat. Dan orang-orang seumpama ini dinasihat secara kisah dan cerita. Rupanya istana ini bukan milik sesiapa, kerana tuannya tidak tetap. Maka sesuailah dinamakan rumah persinggahan. Tentang dunia ini persinggahan.
Siapa pun duduk kat dunia ni tak tetap. Oh, saya duduk kat dunia, saya mengerintah sekarang. Sebelum awak siapa? Orang lain. Tidak tetap. Ini dia panggil darul mamar. Walaysa darul makar. Ini negeri tempat tumpang lalu. Mamar, tumpang lalu. Bukan tempat tetap tinggal. Bukan darul makar, tapi darul mamar. Kita lalu je. Sebab itu kata Nabi SAW perumpamaan dunia. Nabi kata apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabilin. Hiduplah kamu di dunia sebagai orang asing atau sebagai orang yang cuma menumpang lalu. Jangan anggap di sini ialah tempat kita. Maka kita cuma orang asing yang datang. Yang perlu berhati-hati dengan apa yang kita buat. Tuan-tuan pergi ke New Zealand sebagai contoh. Tuan-tuan melancong pergi Turki. Kat mana kita pergi? Asal bukan negara kita. Apa yang kita buat? Kita berhati-hati. Cukup bekalannya. Kita tahu duit apa yang perlu digunakan. Maka kita tak mudah nak percaya semua orang. Ini kita orang asing. Maka kita cuma bergerak dengan orang kita terpercaya. Kita cuma menginap pada tempat yang kita memang disediakan. Tak berani kita sebab kita orang asing. Terjaga dan tempoh 10 hari kita melancong, 2 minggu kita melancong. Penuh hati-hati sehingga kita pulang ke tempat kita. Kita tak berani nak langgar undang-undang dia sebab ni orang asing ni. Kalau langgar undang-undang susah kita, dia tahan di sini, kita tak boleh balik kampung kita. Kini kita jauh lebih berhati-hati. Kita kan kalau duduk negara kita, kita biasa je. Duduk je negara orang, kita mesti berhati-hati. Sebab kita tak tahu macam mana undang-undang di sana, macam mana karakter pemerintah di sana. Lalu kita cukup jaga kesopanan kita. Jaranglah kita tengok turis dia jadi biadab, jarang. Siapa pun turis dia masuk negara orang dia jadi baik. Dia jaga kelakuan. Sama kita kat dunia. Kita turis di dunia untuk pulang akhirat tempat kita. Di sini kita berhati-hati. Ikut garis panduan. Ikut bahasa dia, ikut duit dia. Semua ikut undang-undang dia supaya kita tak susah. Supaya kita dapat kembali ke negeri kita dengan aman, dengan baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, cinta dan milik tak dapat berkumpul pada satu tempat. Lantaran seorang yang cinta pada Allah, yang benar dalam kecintaan, dia akan serah semuanya. Hartanya dan segala akibat. Apa pun nak jadi pada dirinya, dia tak peduli kerana semuanya untuk Allah Ta'ala. Maka ini menjadikan kesungguhannya dalam mencintai Allah Ta'ala. Dengan pembuktiannya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, seorang bila benar cinta pada Allah, dia serah semua pada Allah. Yang kedua, dia menyerahkan pilihannya juga pada Allah. Bukan menyerahkan milik kepada Allah sahaja, menyerahkan pilihan dia. Dan ini memberi maksud, apa pun yang Allah Ta'ala takdirkan padanya, maka itu baik. Itu pilihan Allah. Saya memang merancang begini, tiba-tiba Allah beri yang ni, ini yang baik. Saya tak kata, Ustaz, kalau jadi yang tu itu baik. Tak. Ini yang baik. Kerana ini pilihan Allah. Kerana itu Allah Ta'ala tentukan pada kita. Tuan-tuan, umpama seorang bapa pada anak. Anak kita dipilih-pilih berdasarkan kepada kemahuannya yang berdasarkan emosi, kemahuan berdasarkan kejahilan. Tapi kita ayah, kita tahu apa lebih baik. Lalu kita berikan apa benda lebih baik untuk dia. Dia berdasarkan cantik, lawak, dia pun nak ambil. Kita akan tengok, ini sesuai atau tidak. Pilihan ayah baik untuk anak yang kecil ini. Sebab itu kita daripada awal Allah ajar kita, waktu anak baby, kita pilih baju dia. Ataupun dia minta, ayah nak baju kuning. Tak, waktu dia baby ni, tuan-tuan pilih, ni anak perempuan, okay, baju pink banyak sikit, contoh. Ni anak lelaki, baju merah banyak sikit. Kita pilih, okey, ni sarung kaki, ni sarung tangan, ni topi, ini katil dia. Kita pilih semua sehingga anak kita terjaga baik sampailah dia membesar. Kita pilih. Dan kita tak bagi pun dia pegang duit. Sebab kebinasaannya, dia pun tak tahu duit tu apa. Maka kita bayarkan semua untuk dia. So, kalau kita tahu benda tu yang menjadikan anak tu selamat, apatah lagi pilihan Allah Ta'ala. Allah yang pilih. Maka setiap kali benda yang Allah pilih, saya cita-cita nak jadi engineer sebagai contoh. Tapi Allah pilih saya jadi arkitek, itu baik untuk saya. Saya cita-cita, misal kata, saya nak kahwin dengan orang ni. Tapi Allah jodohkan saya ni, ini baik untuk saya. Saya cita-cita nak anak 9, tapi saya dapat 5, itu baik untuk saya.
Jangan tuan-tuan kata, yang saya nak tu bagus. Tidak. Tidak bagus. Asas apa kita kata bagus? Melainkan atas asas hawa nafsu. Yang Allah bagi lebih baik. Lebih selamat. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak meminta berpindah diri kita daripada mana tempat yang Allah letakkan. Tetapi kita memahami apa fungsi kita di situ. Saya selalu ingatkan, bukan tuan-tuan diperintah untuk jadi ustaz-ustaz. Ustaz saya ni doktor, nak jadi ustaz boleh tak? Nak berhenti lah. Jangan. Ustaz saya ni arkitek, saya nak jadi ustaz lah. Kita kata jangan. Allah tak ajar kita begitu. Allah tak ajar kita begitu. Para sahabat bila tengok Nabi, oh bagus, kami nak jadi Nabi lah. Bukan. Kamu tak boleh jadi Nabi. Bila ada orang cuba nak jadi Nabi, maka akhirnya dia murtad. Ini Tulayha Al-Asadi, ini Al-Aswadul Ansi, ini Musailamatul Kadzab. Dia nak jadi Nabi. Dia tengok bagus Nabi, ada penggil, aku pun nak jadi Nabi. Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang kamu diperintahkan. Kita nak ikut perintah Nabi. Pada posisi kita nak ikut perintah Nabi, bukan nak jadi Nabi. Tetapi kalau kita posisi orang awak, bukan kita nak jadi ulama, kita tahu Allah dah tetapkan kita kat sini. Tapi kita nak ikut apa perintah para ulama, sananan mereka. Supaya kita dapat memakmurkan bumi dengan jawatan yang kita ada. Okay, saya seorang fotografer. Saya seorang wartawan. Maka fahami kerja kamu mengikut syariatnya. Maka kamu telah melakukan perintah Allah. Bukan kami suruh kamu tukar kerjaya, berhenti, habis daftar sekolah agama jadi ustaz belaka. Bukan begitu Islam ajar kita. Setiap orang memahami fungsi agama dia duduk di situ. Kamu pemilik restoran, jangan tutup restoran sebab nak jadi ustaz korang ni. Jangan. Faham bagaimana kamu nak running bisnes tadi mengikut syariat. Dan jadikan para asatizah itu yang menasihati kamu dan menyebut hukumnya bagaimana. Kamu seorang yang bisnes misalnya, bukan suruh berhenti bisnes, okay, terus ngaji kitab nak jadi ulama. Bukan begitu. Fahami peranan kamu di situ. Tentang Rasulullah SAW tak pernah pun suruh sahabat ni berhenti kerja, tak. Nabi berajar dia, fahamkan dia. Nabi tak pernah suruh peniaga berhenti berniaga. Tapi Nabi fahamkan peniaga. Kalau kamu jujur, bersama para Nabi. Tapi kalau kamu tak jujur, tempatnya dalam neraka. Nabi fahamkan mereka. Kalangan panglima perang pun Nabi fahamkan mereka. Ada adab berperang. Jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua. Adab. Nabi tak ajar mereka duduk masjid lah. Yang ni pula gembala kambing, Nabi ajar dia. Nanti kalau gembala kambing, jangan lupa azan. Walaupun kamu seorang. Jangan lupa iqamah, kemudian solat. Jangan mentang-mentang solat seorang, azan tak ada, iqamah pun tak ada. Azan. Kerana setiap makhluk Allah yang mendengar suara itu menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Iqamah. Dan solat. Ya Rasulullah tak ajar berhentilah kambing tu, dunia belaka. Nabi ajar macam mana kamu perlu aktifkan ilmu kamu dalam berurusan dengan hal duniawi. Jadi di sini kita faham apa itu agama. Kerana agama itu bukan jawatan. Agama lebih pada tanggungjawab dan melaksanakan perintah. Oleh sebab itu bila kita sebut pilihan Allah itu paling baik, maka itu tanda seorang itu benar-benar cinta pada Allah. Dan orang ni dia akan rasa manis apa sahaja yang datang dari Allah. Kata Allah, bila kita bersetuju dengan pilihan Allah, yang kita sebut daripada awal lagi sebagai takdir Allah, setuju. Ini pilihan paling baik. Dalam keadaan kita mengetahui isyarat, mengetahui segala secara mukaddimat, tanda-tanda, alamat-alamat bahawa ini memang takdir Allah untuk kita. Saya dah cuba macam-macam, tak boleh. Saya tahu ini takdir Allah. Saya dah buat. Anak saya nak suruh masuk asrama, dia dah pergi temu duga. Saya pun tak banyak juga kabel saya gunakan misalnya, tak dapat. Saya mengetahui ini takdir Allah. Isyarat tadi saya tahu. Maka saya tahu bahawa ini pilihan paling baik. Sehingga saya menikmati takdir tadi dengan segala kemanisannya. Sebab itu tuan-tuan, orang yang bersetuju dengan apa yang Allah takdirkan, dia pasti akan melihat kemanisannya. Tapi kalau kita belum melihat kemanisannya, maknanya kita belum bersetuju penuh. Kalau berlaku sesuatu pada kita, memang mulut kita kata saya redha saat ini takdir Allah. Awak rasa tak kemanisannya? Tak. Mana awak belum setuju. Setuju awak mungkin 40%, 50%. Ini setuju separuh masak. Ini setuju barangkali masih mentah, belum masak sepenuhnya. Kerana bila masak sepenuhnya, kita suka benda ni. Kita suka apa yang berlaku pada diri kita, kerana kita tahu ini pilihan terbaik. Yang terbaik. Alhamdulillah, saya suka saya tak masuk universiti dulu. Saya itu pilihan terbaik. Kadang-kadang kalau saya masuk universiti, saya tak mana, saya pun tak tahu. Kita tidak menyesali masa lampau kita.
Tetapi kita melihat ia satu kemanisan dalam hidup, kerana Allah melorongkan, mentakdirkan apa yang lebih baik. Begitu setiap kali kita melihat masa lepas kita. Sebab ramai orang saya katakan masih lagi melihat masa lepas dengan kekecewaan. Walau dia boleh baiki dengan lebih baik. Masih lagi melihat masa lepas sebagai satu, ya, untuk menyalahkan orang lain. Ini salah mak saya lah dulu ni. Mak saya tak sekolahkan saya. Kalau tidak, saya tak jadi begini. Atau menyalahkan orang lagi tu. Kerana sebenarnya dalam hidup kita tak boleh salahkan sesiapa melainkan diri kita. Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan disalahkan melainkan dirinya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok siapa pun orang yang hebat, kerana mereka menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Akhirnya mereka akan boleh buat kerja sendiri tanpa berharapkan pada orang lain. Jangan sibuk menyalahkan orang lain, apatah lagi menyalahkan takdir Allah. Dan itu menyalahkan Tuhan jauh lebih dahsyat. Salahkan orang pun merupakan satu kecacatan iman. Apatah lagi menyalahkan takdir, menjadikan iman dicabut. Kita belajar dalam hidup, tuan-tuan, kita pun tak nak salahkan sesiapa pun dalam hidup ini. Kalau boleh, kita cuba. Mata kalau kita berlaku masa musibah, ni salah dia, ni salah dia, tak. Dia tak salah. Mungkin salah saya. Kalau saya baca doa, kalau saya alert, kalau saya ni, barangkali saya tak berlaku macam ni. Maka Allah nak ajar saya supaya sedar. Jadi kalau kita tak letak kesalahan kita pada orang lain, selamanya kita menjadi orang yang kuat. Kerana orang yang lemah, kita akan lihat dia letak kesalahan semua pada orang lain, melainkan pada diri dia. Dia selemah-lemah manusia. Sebab setiap kali kita letak kesalahan pada kita, sebenarnya kita letak kekuatan pada diri kita. Dan setiap kali kita letak kesalahan pada orang lain, seperti kita beri kekuatan itu pada orang lain. Kita menjadi muflis dengan kekuatan sendiri. Maka lihat kesalahan kita. Itu lebih utama. Apatah lagi, saya katakan salah bila kita terlalu menyalahkan orang. Apatah lagi menyalahkan takdir, memang totally salah. Menjadikan kita akan hilang iman, yang merupakan kemanisan hidup orang beriman. Jadi redha dengan segala takdir Allah, maka benar cinta itu kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.